Assalamualaikum dan selamat petang. So, hari ini kita akan masuk PDPR kita untuk bab 1 adalah subtopik yang terakhir. Okey, subtopik yang terakhir tajuknya adalah nombor nisbah. Maksudnya itu adalah gabungan kepada semua yang dah kita belajar dalam bab 1. Okey, nombor nisbah ni ialah apa? Boleh ditulis dalam bentuk pecahan. Apa sahaja nombor yang boleh ditulis dalam bentuk pecahan itu adalah nombor nisbah. Tapi P dan Q mesti integer, mesti suatu nombor lah. Dan Q mesti tak boleh sama dengan kosong. Kalau Q sama dengan kosong, kita tak akan dapat dalam bentuk pecahan. So, mesti boleh ditulis dalam bentuk pecahan. Kalau nombor nisbah, ingat, boleh dalam bentuk pecahan. Kita pergi ke contoh. So, contohnya adalah tentukan sama ada 1/4/5, 3/4, -9 dan 3/5 ialah nombor nisbah ataupun bukan. Kalau kita sekali tengok yang pecahan ada dua saja. Yang dua lagi tu satu bulat, satu tu perpuluhan. Tapi kalau nak cari nombor nisbah, apa sahaja yang boleh jadikan dia dalam bentuk pecahan, itu pun nombor nisbah. Contoh ini kita tukar kepada nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. So, ini memang dah. So, -9. Oh, -9 kalau nak tukar ke pecahan mesti per dengan 1. So, ini pun nombor nisbah. So, 3.5. So, boleh adalah 3/5/10. So, boleh juga dalam bentuk pecahan. So, semua 1/4/5, maka 1/4/5, 3/4, -9 dan 3/5 ialah nombor nisbah. Okey, ini latih diri 1.5a. So, tentukan sama ada nombor berikut ialah nombor nisbah ataupun bukan. Terangkan jawapan anda. So, kita nak tengoklah. Okey, ini ya. Ini ya. Ini memang ialah semua dalam bentuk pecahan. So, dua ini perpuluhan. So, ini kita boleh tulis 765 per dengan 100. Sebab 2 tambah perpuluhan kan boleh per dengan 100. Ini -42 per dengan 10. Boleh tukar juga ke pecahan. So, ini semua adalah nombor nisbah. Okey, sekarang ni kita pergi kepada contoh. Cikgu hanya akan tunjuk dua sahaja contoh. Sebab ini last kan. So, dua sahaja contoh. So, kalau soalan nanti pun cikgu akan bagi guideline juga. So, untuk contoh yang pertama, dia bagi apa sahaja yang melibatkan nombor nisbah. Okey, kalau nak kira yang nombor nisbah ni, pertama kita tukar. Kalau soalan dia bagi, kita tukarkan dia dulu kepada bentuk nisbah. Bentuk nombor nisbah ataupun lebih dikenali dalam bentuk pecahan kan. Okey, nombor nisbah ataupun pecahan. Iaitu mesti per apa semualah. So, untuk soalan A ini, kita buatlah. Okey, buat sama dengan -0.4. So, -0.4, 1 titik perpuluhan maksudnya per dengan 10. 4/10. Tambah, okey, yang ini pecahan nombor bercampur kan. So, kita tukar dia kepada pecahan tak wajar. So, darat di bawah tambah ke atas. So, 2 darat 1, 2 tambah 1, 3. So, akan jadi 3/2. Tidakkan dengan -1/8. Okey, barulah dah siap kita tukar semua kepada bentuk pecahan ataupun bentuk nombor nisbah ni. Kita buat apa? Barulah kita selesaikan ikut gabungan operasi yang ikut dia punya tertib lah.
Iaitu yang cikgu bagi tahu minggu lepas, kucing dalam bilik cari tikus. Iaitu kucing dalam bilik cari tikus. Kurungan, darab, bahagi, campur atau tambah. Yang last sekali, tolak. So, kita nak selesai yang mana dulu? Macam cikgu bagi minggu lepas kan? Kurungan dulu kalau ada. So, ini kurungan kecil. Tak selesaikan pun tak ada masalah. So, kalau kurungan besar tu memang dalam kurungan tu wajib lah. So, ini D dengan B kiri ke kanan, C dengan T kiri ke kanan. So, kita selesaikan lah. Okey, ini ada tambah dengan darab. So, kita akan selesaikan yang ini dulu. So, yang di depan kita salin. So, tambah. Okey, 3 darab dengan negatif 1 jadi negatif 3. 2 darab dengan 8 jadi negatif positif. 2 darab 8 je kan. So, 16. So, macam mana kita nak selesai? Yang ini kita boleh selesai dah. Positif darab dengan kurungan darab kan dengan negatif. So, jawapan akhirnya adalah negatif. Tolak. So, yang depan ni kita salin lah. Negatif 4/10. Tolak 3/16. So, macam mana nak selesaikan lagi? Kita akan buat samakan penyebut. Macam mana nak samakan penyebut? Terpulang. Kalau kamu tak ingat sifir yang banyak, kamu buatlah. Sebelah kiri ni kamu darab 16 atas dan bawah. Sebelah kanan darab 10 atas dan bawah. Tapi kalau kamu dah ingat sifir yang banyak, bawah ni kamu darab 8. Kalau ingatlah. Kalau tak darab dia 16, last sekali pemudahkan sahaja. Ini darab 5. So, kita teruskan di sini, okey? Negatif 4 darab 8 jadi negatif 32. Per dengan 80. Tolak dengan 15. Per dengan 80. So, jawapan akhirnya adalah simbol sama tolak-tolak kan. Hutang sama hutang. Kita kena tambahlah sebab makin bertambah kan. Negatif 47/80. So, dah siap. Kalau kamu buat per 160, so maksudnya kamu kena bahagi lagi dengan sifir 2. So, itu untuk contoh yang pertama. Untuk contoh B pula, sama je langkah dia. Yang pertama, tukarkan dia dulu ke dalam bentuk nombor nisbah ataupun bentuk pecahan. Itu yang cikgu nak tengok dulu. Okey. Yang pertama tukar 18. Macam mana nak tukar? 18/1. Gerakkan dengan, ini dah dalam bentuk pecahan. Tak ada masalah. 1/5 dalam bentuk perpuluhan. Macam mana nak tukar? 15/10. Tutup kurungan. Bahagi 3/10. Satu tempat perpuluhan. Kalau kamu nak tukarkan siap-siap, kalau kamu tekan kalkulator 1/5, kamu akan terus dapat direct kepada 3/2. Tak ada masalah yang itu. Okey? Kalau kamu nak pemudahkan siap-siap, tak ada masalah. Tak nak pun tak ada masalah. Okey? So, kita selesaikan dulu. Okey, ini pun sama. Kita akan guna bookmate. Kalau bahasa Inggeris dia panggil bookmate lah. Ataupun urutan operasi tu lah kan. Kurungan, darab, kucing dalam bilik cari tikus. Kurungan, darab, bahagi, campur, tambah. So, mana kita nak guna dulu? Kita guna yang depan lah. Sebab ini tambah. So, tambah kat bawah. Darab dulu. So, kita selesai yang darab dulu. So, macam mana nak selesai? Terpulang kepada kita. Kalau yang ni cikgu nak guna sifir 6 lah. Okey, sifir 6 ini 3. Ini 2. Sifir 6 lah. Kalau kamu nak kira macam biasa boleh. Tapi kena pemudahkan lah. 3 darab negatif 7 akan jadi negatif 21 bahagi dengan 2. So, tambah 15 per dengan 10 bahagi 3/10. So, ini darab je lah.
Ni 10, ni 2. So, sifir ni kita dah 5. Dah dengan 5 atas dan bawah. So, kita pun carilah. Tak ingatlah sifir ni macam mana. So, tekanlah kalkulator. 21 dah dengan 5. So, kamu akan dapat berapa? Okey, cikgu sambung ke atas. Akan dapat negatif 105 per dengan 10 tambah 15 per dengan 10. Lepas tu kita bahagi 3 per 10. So, ini kita buat garisan sikit lah. Allah, padam sikit. So, ini kita buat garisan supaya tak campur. Okey. Lepas tu kita selesaikan lah. So, kita kira berapa 105 sebab ni tolak, ni tambah kan. So, simbol berlainan kita cari beza. So, ini akan jadi negatif. Okey, ini akan jadi negatif 90 bahagi 10. Okey, ni bahagi dengan 3 per 10. So, ini senang je. Bahagi, mesti ingat. Lepas bahagi, kita kena songsang untuk tukar dia punya simbol kepada darab. Okey, darab dengan 10 per 3. So, kita boleh potong-potong saja. Okey, kan bahagikan boleh potong-potong saja. So, ini 3 boleh jadi 1. Ini sifir 3 kan, so jadi 30. So, jawapan akhir negatif 30. So, dah siap. Itu saja untuk contoh. Okey, ini adalah jalan kerja. Cuma yang ini dia dah 1.5, dia dah buat siap-siap 3/2. Tak ada masalah. Jawapan akhir pun tetap sama. Okey? Okey, ini tugasan untuk hari inilah. So, 1.5B. Cikgu akan bagi juga jawapan untuk keempat-empat ini. Cikgu nak hari ni kamu cuba satu saja dulu. Iaitu 1A. Kalau nak cuba semua tak ada masalah. Tapi cikgu akan bagi juga jawapan untuk kesemua ini. Yang penting, kalau nak buat satu semua, ini 0.6, negatif 0.6 tukar dulu kepada 6/10. Ini tukar dulu kepada pecahan tak wajah. So, ini pun sama B. Kalau B 0.8 tukar 8/10. 1.3 tukar 13/10. Ini pun sama. Kalau ada 3 tempat perpuluhan, mesti per dengan 1000 lah. Jadi, 1125 per dengan 1000. So, ini pun sama. Negatif 3.25. 2 tempat perpuluhan kan? 325 per dengan 100 lah. Ini 0.25, maksudnya 25/100. Itu je lah. Wajib dulu tukar dalam bentuk pecahan, baru kita selesaikan. Cikgu nak satu je, cikgu tak nak banyak. Okey. Tamat untuk bab 1. Sekian daripada cikgu. Wassalam.